Okay, seperti mana tadi kita dah tahu mengenai perkembangan, kita pergi faktor perkembangan. Ni Ana kategorikan kepada agama, politik dan sosial, which is for me is much more easier so that kita boleh lambat lebih jelas. Okay. So antara faktor agama untuk ilmu tasawuf, faktor perkembangan ialah ajaran Al-Quran dan Sunnah. Okay, so ni boleh apply not only on zaman Rasulullah, pada zaman-zaman abad-abad yang seterusnya. So if let's say soalan tu menanyakan mengenai abad ke-5 ataupun abad ke-2, abad ke-3, antum boleh still gunakan faktor ni, agama, politik dan sosial, tapi tapi tetap berikan konteks pada abad tersebut. Okay, so contohnya faktor agama. Okay, ajaran Al-Quran dan Sunnah. Semestinya semakin tahun, semakin berkembangnya abad, semakin berkembangnya ilmu, ajaran Al-Quran dan Sunnah pun akan berkembang dan di-apply lebih bagi orang-orang pada zaman tu. Okay. Dan kedua ialah kehidupan. Okay, kehidupan mereka bagaimana mereka ambil contoh daripada Rasulullah SAW dan juga para ahli sufa dan para ulama pada zaman yang tertentu, dan juga sahabat-sahabat. Kini Ana faktor agama ni Ustazah contohkan lebih kepada zaman Rasulullah. So antara faktor agama juga ialah sahabat-sahabat, cara kehidupan sahabat-sahabat di mana mereka mengikut manhaj Allah dan Rasulullah SAW. Kira manhaj yang mereka gunakan ialah manhaj Allah dan Rasulullah SAW, iaitu Quran dan Sunnah. Okay, dan ini dapat dilihat daripada kehidupan Sayyidina Ali dan juga para sahabat pada zaman tu, di mana mereka betul-betul mempertekankan atau ketengahkan zuhud, perilaku zuhud pada zaman tu. Okay, yang kedua, okay, kita pergi pada faktor politik pula. Okay, semakin lama ada faktor politik. It all started waktu zaman sahabat, di mana terbunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kat sini kita boleh lihat ada perpecahan dari muslimin. Okay, ada yang cenderung pada nak menegakkan kebenaran, ada yang cenderung untuk lebih tidak terjebak pada pembunuhan ataupun masuk peperangan. Okay, ini juga boleh lihat pada peristiwa tahkim. Okay, di mana orang nak betul-betul memenangkan Sayyidina Ali, okay, memenangkan khalifah yang mereka inginkan, tapi yang lain yang memang tak nak go into politik, mereka akan menjauhkan diri. So orang-orang yang tak go through politik lah orang-orang yang boleh kita sifatkan pada zaman tu orang yang mengapplykan sifat zuhud ataupun pada zaman tu. Okay, yang mereka tidak ingin involve lah untuk perkara duniawi untuk diorang, untuk pada peperangan ni semua. Okay, so itu adalah faktor politik. Yang ketiga ialah faktor sosial. Okay, faktor sosial ialah lebih kepada kehidupan sosial pada zaman tersebut. Okay, so setiap zaman ia akan berubah sedikit demi sedikit. Okay, dan sedikit sedikit ia akan menjauh dari teladan hidup masa pertama Islam. So as we see, daripada abad 1 hingga 5, 6 ada perkembangan dari segi faktor sosial juga. Di mana pada zaman tu bagaimana orang-orangnya, kalau semestinya pada zaman Rasulullah SAW, ilmu tasawuf ni memang lebih dapat dilihat, dapat diamalkan because it's the core of Al-Quran dan Sunnah. Tapi apa pula bagi abad-abad seterusnya, tu adalah perkembangannya. Okay, yang kedua ialah pencampuran tangan dengan bahasa-bahasa lain. Okay, antara faktornya ialah dah berubah. Kedua ialah pencampuran tangan. Okay, bila kita Islam semakin berkembang, okay, tempat-tempat lain juga mengenali Islam dan ilmu mereka juga dah dimasuk campur. Itu adalah antara faktor sosial. Mengapa orang-orang yang ilmu tasawuf ini lebih diihyakan atau lebih dinampak pada zaman-zaman tersebut. Dan ketiga ialah hidup zuhud. Okay, hidup zuhud iaitu merupakan sebuah reaksi penolakan pada gaya hidup yang menyimpang dari ajaran Islam. So kat sini kalau kita lihat untuk perkembangan ni, dia memang dia punya core sifat yang mereka selalu ketengahkan ialah zuhud. Okay, sebabnya zuhud lah yang kita boleh lihat daripada fizikal. Kita boleh lihat bahawa orang-orang ni yang meninggalkan duniawi atau meninggalkan perkara yang boleh atau bolehkah berfoya-foya dunia, dia tak nak, dia akan keluar atau akan menghindari tersebut. Okay, so mungkin untuk antum juga untuk lebih cari tahu, lebih memahami sifat zuhud, okay, pentingnya sifat zuhud, pengertian dia, okay, pada zaman tersebut dan macam mana ia berkembang. Okay, tu antum pun boleh cuba ini huraikan sendiri. Okay, ni just one pointers for abad kedua. Okay, tadi Ana pun ada go through sedikit, so mungkin nanti bila Ana share slides, antum boleh baca sendiri, atau mungkin antum actually dah ada slides nota sendiri pun boleh. Okay, so ni kepada abad kedua tadi Ana dah go through. Okay, pada abad ketiga bersama. Okay,
ilmu tasawuf berkembang dari segi ilmu jiwa. So ni kat sini ada definisi pada zaman tersebut abad ketiga yang merupakan himpunan adab, akhlak dan keyakinan yang sangat dipegang teguh oleh para sufi dan kalangan elit ulama. Okay, so ni lebih kedekan ni sebagai tasawuf sunni. Okay, antara ni tadi kan ada perkembangan Islam. Okay, ilmu tasawuf disebabkan perkembangan Islam ia telah berkembang juga hingga ke Baghdad. Okay, Bani Abbasiyah di Mesir, di Syam dan juga Arab. Ini adalah abad ketiga. Boleh take note on the perkembangan kat sini. Dan juga imam tokoh-tokoh sufi, as I mentioned just now, ada di sini. Okay, keempat, okay, antum boleh baca, go through sendiri insyaAllah. Okay, abad keempat, tasawuf filsafat. Okay, ini antara sebab-sebab yang berkembangnya adanya sebab adanya agama-agama lain Hindu, Plato moden. Okay, so sebab wujudnya adanya banyak penaklukan negeri. Dan sebab wujudnya ada yang banyak penaklukan negeri, banyak penterjemahan, buku pembaharu ni abad keempat ni lebih, kalau kita lihat tadi ada perkembangan ilmu semakin meluas. Okay, abad keempat, okay, ni di mana ada yang muncul istilah-istilah baru, okay, wahdatul wujud, ittihad dan suqut at-taqlif, okay, ilmu tasawuf mula berkembang ke luar Baghdad pula, okay, dan antara tokoh-tokoh pada zaman ni ialah Musa al-Ansari, okay, dan kat akhirnya, tadi pun ringkasan yang tadi Ustazah bagi tahu pun ada some of the points. Okay, yang kelima, okay, yang tadi Ana bagi tahu lebih kepada Imam Ghazali di mana ia merupakan reformasi bagi pendapat bahawa tarikat tarbiyah tasawuf merupakan persembahan mujahadah dan penghapusan sifat-sifat tercela. So kat sini lebih kepada tarbiyah rohani, okay, atau ruhiyah. So and kat sini main point juga ialah dia menyatukan ilmu syariat zahiriyah dan ilmu hakikat. Okay, ni pun antum akan dah belajar kan along the way ada mengenai syariat dan hakikat apa maksudnya. So boleh take note on perkembangan dia kat sini. Okay, abad ke-6 ialah muncullah para pembesar tasawuf yang mengagumi konsep Imam Ghazali. Okay, seperti tadi Ana kata, pada akhir abad ke-5 hingga ke-6, okay, adanya syekh-syekh yang murid Imam Ghazali yang perkembangkan dia punya konsep dan sehingga terkumpullah beberapa kumpulan ataupun tarikat. So, abad ini boleh dikenali sebagai sekumpulan individu-individu kaum sufi yang bergabung kepada syekh tertentu dan patuh terhadap sistem suluk tarbiyah ruhiyah secara terperinci dan mereka hidup secara berjemaah atau mengadakan perkumpulan rutin pada kesempatan tertentu serta mengadakan majlis-majlis ilmu dan zikir secara teratur. So kat sini dia punya highlight is more kepada majlis. From there kita boleh nampak bahawa dah macam ada official rutin, official majlis, official zikir untuk tarikat tersebut ataupun pengajian tersebut. Okay, ini adalah abad ke-6.